Salam hormat dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang hangat sedang menular di dalam negara kita. Hari ini saya bersama dengan rakan saya, Encik Dikam, bersama dengan Yang Berhormat Tuan Ganapati Rawiraman dalam perbincangan pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini negara kita ini telah dikejutkan dengan satu perkara yang sangat menular dalam kalangan masyarakat. Akta Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan satu di mana ada 11 undang-undang yang akan dibentangkan dalam persidangan parlimen pada akan datang ini. Oleh demikian, salah satu daripada undang-undang tersebut ialah berkaitan dengan Akta Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita perlukan undang-undang seperti ini? Ramai masih menyatakan bahawa undang-undang seperti ini tidak diperlukan dalam negara kita. Memandangkan kita perlukan satu undang-undang yang lebih kepada keharmonian. Seperti yang dilaungkan oleh Perdana Menteri kita tentang keluarga Malaysia. Adakah undang-undang sebegini boleh memaparkan tentang undang-undang keluarga Malaysia ini? Oleh demikian, untuk nak terangkan dengan lebih jelas tentang hal ini, saya rasa kita boleh bercakap, berbicara dengan Yang Berhormat. Selamat pagi, Yang Berhormat. Selamat pagi. Terima kasih. Sebenarnya sejujurnya, saya tidak ada sebarang maklumat berkenaan tentang undang-undang yang dinyatakan ataupun dikatakan sebagai Akta Kawalan Agama Bukan Islam. Sebenarnya nama itu sendiri telah menyebabkan terpanggilnya diri saya untuk menulis kenyataan akhbar yang mana telah dipaparkan di dalam Malaysia kini. Dan juga saya nampak memang runtutan daripada kekhawatiran, ketakutan atau kekhawatiran daripada ramai pihak, khususnya daripada Sabah Sarawak dan juga daripada persatuan-persatuan agama selain dari Islam telah dibawa ke daripada yang telah kita mendengar kenyataan-kenyataan mereka melalui media massa telah dibawa begitu banyak sekali. Bagaimanapun, apa yang kita khawatir adalah maklumat secara terperinci belum dipaparkan lagi. Orang ramai dah risau. Apa yang kerisauan adalah adakah ini akan menyebabkan campur tangan JAKIM ataupun daripada Syariah, daripada banyak pihak-pihak yang lain, agensi-agensi yang berkaitan dalam agama selain Islam. Itu yang menyebabkan terpanggil saya untuk menulis kenyataan akhbar dalam Malaysia kini dan juga beberapa media utama telah membawa kenyataan saya. Kerisauan saya bukan setakat campur tangan, tapi kenapa perlunya pada dasar? Kita tahu menteri yang keluarkanlah daripada PAS. Parti yang paling kita risau hari ini adalah sebab pemikiran minda mereka yang begitu kita nampak sekali lagi memang mereka ingin membawa keadaan yang tak menyenangkan kepada kaum bukan Islam ataupun pembangunan agama selain Islam. Ini nak tanya satu perkara sangat penting. Katakan hari ini kita nampak PAS ni sudah menjadi kerajaan. Okey, sudah duduk sebagai kerajaan. Dan takkan mereka tak berfikir? Sebab perkara ini selaras dengan perlembagaan. Ada di sini ya, Muhammad. Dia kata selaras dengan tuntutan perkara 11-1. Jelas menunjukkan bahawa perlembagaan persekutuan yang menyebut bahawa tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Takkanlah mereka pun, yang ini pun mereka tak boleh faham. Dan mengapa sekarang mereka nak mengikut perkara yang saya nampak macam Muhammad, dia macam melanggar perlembagaan itu. Atau mereka ada motif
Saya itu pasal saya itu sebab saya kata dari awal lagi, motif ini adalah menjadikan modal politik mereka. Mereka sebenarnya ini adalah sebenarnya mereka telah melanggar ataupun mereka telah cuba membuat sesuatu yang tidak mengikut aspirasi kewujudan Malaysia. Perlembagaan negara adalah salah satu-satunya yang menyatakan asas untuk menunjukkan kewujudan Malaysia, negara Malaysia. Kalau begitu ya, kalau perkara seperti ini dibawa, apa motif mereka? Adakah motif mereka katakan, okey, kita ada dalam masyarakat orang Hindu hari ini, mereka adakah ini mereka nak bawa sekatan kepada lunas-lunas agama ke, ataupun mereka nak bawa sekatan kepada lunas-lunas budaya agama Hindu itu ke? Saya itu yang membuat saya risau. Saya sangat risau sebenarnya. Kerisauan saya adalah kalau kita ingat lagi perayaan maupun program-program kebudayaan yang dilakukan ataupun yang diraikan seperti dalam sekolah, dalam agensi-agensi kawasan kerajaan dan sebagainya. Adakah mereka nak mencekat? Itu yang saya risau. Saya sendiri tanya soalan-soalan begini. Sebab apabila tajuk akta itu nama menyebabkan kerisauan berlaku dan datang pula daripada orang PAS. Baik, Yang Berhormat, sekarang ni saya ingin petik satu statement daripada seorang tokoh negara kita, iaitu bapa kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman. Beliau pernah menyatakan, "Don't make Malaysia an Islamic state." Ini adalah satu statement yang diberi, yang telah diucapkan ataupun telah dikatakan oleh tokoh Tunku Abdul Rahman kita. Jadi sepatutnya, pada pandangan saya, perkara ini perlulah diukir dalam setiap pemimpin Malaysia di dalam hati mereka. This statement should be taken up by all these leaders. Tapi kenapa sekarang, selepas 64 tahun kita merdeka, kenapa sekarang kita we are facing this kind of problems? Dikram, terima kasih saudara. Terima kasih kerana memberitahu tentang terpanggil seperti kenyataan yang dikeluarkan oleh bapa kemerdekaan kita, ya, bapa Malaysia kita, iaitu Tunku Abdul Rahman yang menyatakan, "Please don't make us Malaysia as Islamic state." Kita perlu menyatakan, kita perlu bersedar bahawa Malaysia adalah agama rasmi, Malaysia adalah agama Islam. Tiada pihak yang bertikaikan perkara begini. Tapi apabila ada golongan-golongan ataupun kumpulan-kumpulan yang mana anasir-anasirnya pemikirannya untuk memecah belahkan kemajemukan rakyat Malaysia ini, mereka sukalah sangat melihat, saya percaya keinginan mereka adalah perpecahan antara kaum, perbezaan antara kaum. Sebab itu mereka cuba cari alasan untuk mengukir sesuatu yang akan mencari modal politik mereka. Tadi saudara Cikgu ada tanya tentang adakah PAS ini sebagai kerajaan. Mereka sudah jadi kerajaan begitu lama di Kelantan. Adakah Kelantan telah ditabir dengan baik? Saya nak tanya saudara-saudara saya di luar sana. Tanya Kelantanis. Adakah negeri kamu itu telah dijajah dengan begitu bagus sekali? Adakah konsep yang dinyatakan seperti konsep yang dibangunkan secara dengan agama, adakah telah dilakukan? Adakah kes dadah telah dikurangkan? Adakah kes maksiat telah dikurangkan? Adakah kes AIDS yang dikurangkan? Adakah hari ini kita dapat kenyataan-kenyataan akhbar yang menyatakan begitu banyaknya anak-anak muda, gadis muda yang hilang properti mereka? Begitu juga kita nampak kes yang begitu mendadak tentang kes dadah yang begitu banyak di situ. Adakah disebabkan PAS yang telah mentadbir melepasi 20 tahun? Apakah kelebihan mereka? Disebab kita nampak yang kelebihan mereka, saya nampak hari ini esko-esko sudah dapat Mercedes. Saya nampak itu saja. Saya nampak menteri besar mereka kini, mereka sudah ada kereta yang lebih mewah. Kehidupan pemimpin-pemimpin itu kemewahannya luar jangkaan gitu. Tapi mereka sering ukir keagamaan supaya untuk mencari peluang untuk kita
provokasi. Saya nampak ini satu cara provokasi mereka supaya saya risau. Ya, nasib baik ramai telah terpanggil untuk membawa kerisauan mereka. Saya risau. Adakah? Jadi kita kembali kepada soalan cikgu Anil tadi, sekatan agama. Kita masih tidak faham apakah maksud yang cuba dinyatakan oleh Timbalan Menteri. No, apa yang what you say Sekatan agama is itu good. Sebab apa yang sejak perkara ini berlaku, ramai daripada luar tu tanya sama ada dia bukan saja bukan Islam, tapi ramai rakan-rakan kita, rakan-rakan Melayu tanya, negara ini apa akan berlaku? Adakah negara ini akan jadi satu negara Islam ke ataupun negara sekular? Ini satu persoalan yang sentiasa dalam otak Saya pikiran mereka. percaya Bapa Kemerdekaan telah menjawab dalam hal ini daripada kewujudan negara ini sebagai negara sekular. Tiada lagi perkara ini tak dapat dikaitkan lagi. Bila dinyatakan sekatan agama bukan Islam, adakah ia menyebabkan akan mengkaitkan tentang buku-buku sekolah yang mana agama lain langsung tidak boleh sebut? Adakah ia akan menyebabkan buku-buku yang akan paparkan tentang gambar-gambar agama lain akan disekat? Adakah banner-banner tentang perayaan sesuatu itu akan disekat? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita risau saja. Ataupun Adakah dalam gereja, katakan di gereja, bila mereka buat perayaan juga, Ya. perayaan untuk gereja itu, selalunya mereka ada perarakan di dalam kawasan gereja ataupun di depan jalan raya. Yang ini memang diamalkan sejak bertahun-tahun. Ini Adakah itu akan disekat? saya tak tahu. Saya khawatir. Saya khawatir. Saya takut. Yes. Sebenarnya saya sendiri khawatir dan takut. Adakah Taikusum perarakan akan dihalang, disekat? Tak faham. Adakah sebab mereka tidak boleh nyatakan sekatan terhadap agama bukan Islam. Mereka boleh kata sekatan terhadap agama mereka sendiri. Itu tak salah. Mereka disekat untuk hadir. Itu masalah mereka. Anda tidak boleh nyatakan sekat agama lain. Mana perginya keimanan mereka? Mereka kenapa risau sangat? Kenapa mana perginya pembelajaran dari kecil sampai begitu tinggi? Saya risau. Agama kamu, agama kamu. Agama saya, agama saya. Tuhan kamu, Tuhan kamu. Tuhan saya, Tuhan saya. Biarlah saya sembahyang ikut cara saya. Saya risaulah. Ini saya rasa ini bukan golongan besar, bukan majoriti yang berfikiran begini. Saya faham. Yang mana saya kata tadi seperti yang saya nyatakan, PAS telah ditolak oleh rakyat. Ingat, mereka telah ditolak oleh pelbagai rakyat. Dari segi bukan saja orang Melayu, orang Cina, India, Melayu, Muslim, semua dah tolak mereka. Itu sebab mereka tak dapat menang kawasan-kawasan yang majoriti Melayu sekali. Tapi disebabkan mereka telah mencuri peluang menjadi kerajaan melalui perbuatan. Semenjak saya tentu, semenjak berlaku kita nampak pergelutan hari ini politik adalah atas nama agama dan kaum. Masih lagi agama dan kaum menjadi senjata utama mereka. Saya sebenarnya amat malu dengan kenyataan-kenyataan pendirian mereka. Masih lagi mencuri peluang untuk membuat sesuatu yang tak masuk akal. Lagi sekali, saya risau pula. Adakah ia akan menyebabkan pesta kebudayaan kita seperti Punggol juga akan disekat? Saya risau. Adakah pesta-pesta Tanglung? Ingat lagi. Tanglung. Mereka cuba sekat. Ini adalah pesta-pesta kebudayaan. Di sekolah tabligh, itu tabligh, ini tabligh. Saya risau. Lama kelamaan kita tidak akan berpeluang melihat keputusan Perdana Menteri untuk perayaan-perayaan. Saya perkara itu akan berlaku kalau PAS tetap sebab berkuasa ada di Malaysia. negara anda tidak boleh ucap. Saya khawatir. Ada negara anda tidak boleh ucap Merry Christmas pun. Betul. Salah. Merry Christmas. Betul. Tidak boleh Saya celebrate. rasa dia akan jadi Jangan pula ada pula di Malaysia, negara bumi yang cinta ni, yang pelbagai kaum. Wahai Sarawak, Sabah, tolong. Sedar. Wahai, semua dah sedar. Kawan-kawan Melayu saya, tolonglah kami ini.
Tolong. Jangan bagi peluang kepada mereka-mereka begini. Jangan menghancurkan kita. Perutusan nanti, jangan pula perutusan pun nanti disekat. Kalau kita benarkan pihak-pihak begini yang mana mindanya tak jauh daripada negara-negara seperti pemikirannya daripada Afghanistan kadang-kadang. Sebab anda pernah tahu ada parti daripada Malaysia ni sangat gembira. Dan saya mengucapkan tahniah pula tu. Berlaku. Ini berlaku. Betul keunikan. Tak, sebab pun semalam pun saya pun ada terima Webi, mereka memberikan satu pandangan baru sekarang. Dia kata adakah dengan bawa perkara-perkara seperti ini ataupun takut daripada ini boleh luluskan ke tidak, tapi mereka cuma risau. Jangan kita tidak mahu pisah berbuah dua kali Wajib Muhammad. Takut musuhan perkauman 13 Mei itu tidak akan mengulang lagi lah. Kita risau yang itu. Saya sebenarnya inilah ejen-ejen provokasi. Memang ada ejen-ejen provokasi yang mana menyebabkan kita ni selalunya tak kurang. Saya nampak Malaysia secara hamnya, rakyat Malaysia semua tahu mereka saling menghormati, ya, saling memahami. Sebab itu kita nampak masih lagi dikatakan negara Malaysia adalah negara yang paling aman dalam rantau. Betul. Negara yang paling makmur sebabkan rakyatnya begitu keras. Tapi disebabkan orang politik yang kurang matang dan juga yang sempit dengan pemikiran mereka. Mereka suka cari peluang, okay, untuk membawa idealisme yang sangat tak masuk akal untuk masyarakat ini. Ini benar. Saya percaya sebab kalau mereka ni nothing to hide, sepatutnya mereka menjemput persatuan-persatuan agama lain ke berbincang dalam perang mereka. Dan juga melibatkan pembangkang, MPFP pembangkang dan juga berlainan agama terlibat dalam perancangan dalam membawa akta ini. Ini tak berlaku. Saya risau dengan adanya hanya satu badan saja diberi tanggungjawab 100% dalam rangka akta. Dan pula ditanggungjawabkan oleh menteri yang daripada parti PAS untuk mengeluarkan kenyataan. Kerisauan saya ni bukan tak ada sebabnya. Saya percaya orang luar di sana ingat, negara ini negara maju. Negara ini, agama Islam adalah agama rasmi. Semua menjunjung. Kita menerima, kita bertahan dengan negara. Tak pernah kita mempertikaikan benda-benda yang mana telah tertera dalam perlembagaan persekutuan. Tapi pihak ini yang telah ditolak oleh rakyat cuba memutuskan, kalau kami tak bersuara, maklum sajalah rakyat tak hilang percaya. Kita sudah mula dengar ramai rakyat yang mana mereka dah bosan dengan mereka dah hilang harapan dengan pimpinan kerajaan. Kita dengar saling hari salah, kita dengar selang hari kita dengar ada yang bunuh diri disebabkan kesempitan dan juga pasal pandemik COVID yang sudah jadi endemik. Kenapa kita tak ada undang-undang untuk menyatakan ini? Ada juga satu soalan ya, Ya. berkaitan dengan topik yang kita bincangkan sekarang ni. Dengan izin Remy, saya nak tunjukkan soalan ini kepada cikgu. Cikgu ada soalan ni, dia tanya, baik, dalam kerajaan sekarang ini, dia ada parti-parti yang berbilang bangsa juga dalam kerajaan sekarang ini. Betul. Iaitu gerakan, kita ada MCA, kita ada MIC, dan juga dalam PAS kita ada DHPP yang mewakili orang bukan Islam di PAS. Apakah reaksi mereka terhadap perkara ini, cikgu? What you can forecast? Apabila kita lihat dari sudut begini, saya pun rasa kesal. Saya rasa kesal. Adakah mereka menyokong? Saya rasa kesal kerana mereka tidak bersuara. Saya tak kata mereka sokong atau tidak, tetapi saya kesal kerana mereka tidak bersuara. Tapi adakah itu tanggungjawab mereka untuk bersuara? Adakah, ya, sebenarnya saya rasa mereka boleh membawa sebagai satu usul. Mereka boleh buat satu usul. Mereka boleh bawa satu cadangan.
mereka boleh bawa satu orang kata pembentangan. Mereka boleh bentang, tidak salah dalam kerajaan, mereka boleh bentang. Mereka boleh bahas perkara itu. So saya berharap sangat dengan rakan-rakan di sana, kalau boleh bawa perkara ini dalam persidangan, bahas. Kerana ini adalah sebuah negara majmuk seperti yang telah diberitahu yang Muhammad tadi. Ini yang paling penting, kita tidak mahu undang-undang ataupun negara ini teguhkan keharmonian kita tidak mahu teguhkan. Sebab kita berbilang bangsa. So saya berharap sangat dengan rakan-rakan di sebelah kerajaan, di sebelah kerajaan, di sebelah sana itu sebelah kerajaan itu, tolonglah lihat, tolong kaji demi penyatuan dan juga perpaduan bangsa Malaysia. Kita berdiri atas satu paksi, iaitu paksinya adalah bangsa Malaysia. Jadi cikgu yakin dengan parti-parti seperti MC dan MIC yang mewakili kaum-kaum tertentu itu akan menyuarakan Saya berharap sangat. ketidakpuasan mereka. Saya berharap sangat. Sebab apa? Sebab apa? So mereka hari ini kerajaan. Ya. Sebab itu. Pada Anyone can love it. Beginilah sebab saya sebab ada parti-parti seperti tadi itu yang nyatakanlah sebenarnya marriage of convenience. Ya, mereka hanya berkahwin untuk ayat yang sementara marriage of convenience. Tapi yang paling saya rasa malu adalah parti GPS. Yang langsung tak ada pendirian. Ya, betul. Yang langsung tak ada pendirian. Memanglah komponen daripada PN dia sudah lama bertahan di situ dekat 60 tahun. Okey, saya faham perkara-perkara itu. Tapi namun begitu, dalam masa akan datang, dalam keadaan yang mana saya nampak, lepas saya keluarkan kenyataan, saya percaya Menteri Junaidi telah keluarkan kenyataan. Dan juga saya nampak ada juga pemimpin daripada Sabah dan Sarawak ada keluarkan kenyataan. Tapi namun saya belum dengar daripada gerakan PKR daripada MIC dan MIC. Namun begitu, saya lebih suka kalau kita nampak kita ada wakil-wakil daripada semua bahagian yang mana pemimpin-pemimpin di keturunan Melayu patutnya bersuara. Sebab kalau Tuanku Abdul Rahman dapat bersuara daripada hari pertama, saya percaya ramai lagi pemimpin patut bersuara. Tidak boleh kata setiap kali sensitif bagi sebab it's all sensitive for one person but not sensitive for the other person. Semuanya akan menjadi sensitif kepada satu kaum, tapi tak boleh sensitif kepada orang lain. So ini kalau nampak dah lah tadi cikgu kata kerajaan hari ini keluarga Malaysia pula. Kalau keluarga saya tak tahulah saya nak pergi mana saya ditempatkan. Dasarnya nama dia cantik ya. Memang ini daripada dulu lagi satu Malaysia dasar. Tak pernah satu Malaysia pun sandiwara politik. Lepas tu kita ada Abah namanya, menjaga hatinya besar, menjaga semua. Akhirnya kita mendapati langsung tak jaga rakyat tolak. Dan nampak sekarang ada peluang ini. Saya percaya masih lagi awal untuk menyatakan sesuatu. Tapi saya nampak tak nama itu sendiri membuat satu keadaan provokasi. Saya percaya tolonglah rakyat Malaysia yang saya cintai, yang saya sayang, saudara dan saudari sekalian. Biarlah kamu Melayu dan Islam, biarlah kamu Cina, Buddhis, Taois ataupun Kristian, India yang kamu mungkin Hindu yang ramai, Kristian ada Hindu ada, kita ada Sikh ada. Kita walaupun kita minoriti dari awal lagi negara tertumbuhnya dengan dasar yang kukuh, dengan kepelbagaian ini. Kita telah merestui dan menerima kepelbagaian ini. Tapi disebabkan ada anasir-anasir yang suka memecah belahkan. Tidak sihat. Saya percaya majoriti saudara-saudara yang beragama Islam takkan terima pandangan yang lepas. Ini sangat penting. Saya merayu sangatlah saudara. Janganlah kita membawa negara ini ke arah satu keadaan yang mana dark age, satu keadaan yang dahlah kita
sangat merana dengan COVID pandemik. Kita dah merana lagi dengan polemik politik yang disebabkan oleh kata-kata dan juga kerajaan tempatan. Rakyat tahu siapa sebalik cerai. Saya harap rakyat sejajar ni, semua kaum, semua agama dapat bersatu, berdiri teguh. Kita menerima lembaga perlembagaan negara sebagai asas hukum. Dan kita hormati rukun negara. Kita hormat rukun negara. Kita hormat raja-raja Melayu kita. Kita hormat kewujudan negara Malaysia. Bukan dengan pemikiran sempit daripada mana-mana pihak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mat atas buah bicara yang cukup produktif pada hari ini bersama dengan rakan saya Digem. Tuan-tuan yang sekalian, hari ini kita sudah lihat satu pembicaraan cukup produktif dan saya nak beritahu sebelum kita menutup tirai buah bicara kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kami menghormati Parti PAS, tetapi sekiranya usul ini dibentangkan, dibahaskan, kami menolak Parti PAS. Bukan itu saja, ingat, rakyat di luar sana akan menghukum anda. Kerana ini adalah sebuah negara yang telah dibentuk daripada titik darah pejuang-pejuang dan tokoh-tokoh negara. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita akan lihat kesudahannya. Ingat, demi negara, demi keharmonian, dan juga demi penyatuan. Salam hormat, selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.